Tidak pernah menyangka diri rupa-rupanya pembawa penyakit thalassemia. Itu yang berlaku kepada pasangan Anis Nur Eliani dan Ahmad Ashraf Hafizzin yang baru sedar mereka berdua disahkan pembawa thalassemia. Apatah lagi, tiada siapa pun dalam keluarga yang menjadi pembawa penyakit tersebut. Penyakit thalassemia merupakan penyakit keturunan yang menjadi punca kepada pembentukan sel darah merah yang tidak normal. Kita dengar sendiri perkongsian pasangan ini yang mengetahui tentang penyakit itu selepas 17 minggu hamil anak pertama. Sebelum ni kita orang tak tahu pun kita orang ni ada, sebab memang tak pernah terfikir pun, tak pernah tahu pasal penyakit ni, thalassemia apa semua. Bila saya start pregnant awal tahun 2021, start daripada buka buku lagi, memang HB tu memang bawah 10. Pernah paling rendah 8. Jadi masa tu tak expect lah, ingatkan anemia aje. Doktor suruh ambil ni lah, buat screening untuk thalassemia. Bila buat result tu keluar, saya memang pembawa beta thalassemia. Bila saya dah keluar result saya, dia suruh buat husband lah pula. So husband pun buat lah. Tentu dia punya HB tak ada masalah. HB dia 14, memang tinggi. Jadi tak expect langsung lah. Jadi bila keluar dia punya result pun dia pembawa. Kira kita orang dua-dua pembawa. Tahunya masa saya minggu ke-17. Saya 17 minggu pregnant kan dia. Masa keluar result saya tu tak apa lagi. Tapi bila keluar result dia tu memang down sangat lah. Down yang tak tahu nak cakap macam mana, sebab fikirkan anak je lah. So dekat komen pun ada yang bertanya, before kahwin ni tak ada ke check dulu ke apa kan. So mungkin dari pihak Anis ada pasangan mungkin boleh cerita sikit kenapa tak buat ujian thalassemia awal-awal sebelum berkahwin, untuk menjawab persoalan yang ditanya dekat ruangan komen tu lah. Macam kita orang tak pernah buat sebab family kita orang ni memang tak ada sejarah thalassemia kan. Jadi kalau contohlah ada yang memang pembawa, kita orang akan check juga. Tapi sebab memang tak ada, jadi kita orang yang first. Kita orang tak tahulah kalau sebelum ni kahwin macam mana, tapi kita orang kahwin tahun 2020 tak ada test untuk thalassemia. Dan sekarang pun kalau orang macam dekat sini lah, dekat tempat lain saya tak tahu. Contohlah kalau nak pergi walk in, nak bagi tahu saya nak buat cek thalassemia, tak dapat. Melainkan bawa result yang adik-beradik ada thalassemia baru dapat. Mungkin dulu thalassemia memang buatlah sebelum kahwin, tapi sekarang rasanya tak lah. Ataupun tak tahulah kalau ikut negeri ke ada yang macam tu ke. Tapi kami kahwin kat Kelantan tak ada. So mungkin Anis boleh cerita waktu dapat tahu yang doktor beritahu Anis dan juga suami merupakan pembawa thalassemia tu, ada tak doktor beri nasihat ke apa ke tentang berkaitan bila dah jadi pembawa thalassemia bagi kedua-dua pasangan? Masa tu sebab dah pregnant, lepas tu dia cuma bagi tahu side effect pada anak lah. Anak kemungkinan 25% kemungkinan akan jadi pesakit kan. 50% pembawa dan 25% je dia kemungkinan akan normal. Masa tu doktor cuma advise untuk next pregnancy je lah. Sebab sekarang kita dah pregnant sampai 17 minggu dah. Jadi fokus je untuk ni. Next pregnancy doktor suruh rancang sampai saya punya HB tinggi. Masa 11 minggu tu doktor sarankan untuk test, saya tak tahulah saintifik dia punya apa, tapi untuk test air ketuban lah. Sebab dia boleh tengok daripada dia masa janin lagi sama ada baby tu pembawa ataupun pesakit. Contohlah kalau masa tu boleh tahu yang baby tu pesakit, jadi doktor akan sarankan untuk gugurkan lah kandungan tu. Tak nak dia risiko dia bila dia dah besar apa semua nanti. Kadang tu kalau contohlah orang tanya sebelum kahwin lagi tahu yang masing-masing pembawa nak kahwin ke tak. Soalan tu saya rasa macam tak tahu nak jawab macam mana. Tapi kalau lah contoh kahwin, sebenarnya kita boleh, kalau kita tahu daripada peringkat awal, contohlah kita dengan pasangan kita memanglah tak disarankan untuk kahwin, tapi contohlah memang jodoh kan, pembawa, tapi kita tahu daripada peringkat awal, mungkin kita boleh buat lah yang macam doktor cakap buat test daripada janin lagi, masa dia baby lagi. Dan kalau lah baby tu berisiko, kita boleh pilih lah sama ada nak teruskan atau tak. Kalau ikut zaman sekarang memang ramai yang tak aware lagi pasal ni. Ramai lagi yang macam tak tahu. Tapi better buat test dulu. Dekat komen-komen pun semua banyak yang komen apa itu thalassemia. Jadi untuk pesan kat luar sana tu kepada pasangan yang belum berkahwin ataupun yang bakal berkahwin tu, dan serius. Dan serius nak berkahwin, saya nasihatkan boleh pergi check dululah. Kita nak macam perkahwinan, sebab perkahwinan ni bukan pasal kita saja. Nanti kita akan ada anak semua, nanti kita tak nak efek ke anak kita. Sebab macam anak kami pun tak tahu lagi, kena tahu tunggu 6 bulan dia normal ke dia pembawa ataupun pesakit, kita pun tak tahu. Kita hanya mampu berdoa, tawakal tu je. Contohlah yang memang dah kahwin macam kita orang ni, pembawa sama power, bila baca macam tu, contohlah baca yang jadi cakap kenapa kahwin juga, kalau dah tahu sebenarnya benda tu boleh buat kita down juga sebenarnya, sebab kita tu tak minta
sebenarnya dah jodoh kan. Untuk yang sama nasib dengan kita orang, positifkan diri, dan semasa pregnant tu kalau boleh seeloknya cuba jaga kandungan dengan elok. Macam saya ni memang selepas saya tahu saya thalassemia, memang saya struggle untuk naikkan saya punya HB sebab saya tahu saya ada sakit tu. Kalau boleh saya nak, biarlah kalau orang cakap okey thalassemia ni penyakit genetik, tapi saya mindset saya cakap tak apa, aku boleh bantu benda ni dengan pemakanan aku boleh buat anak aku sihat macam tu. Lepas tu masa dia lahir memang dia tak ada kuning, memang dia tak ada sakit. Sepanjang 3 bulan saya dia dengan saya ni memang dia tak ada sakit. Memang dia kuning pun dia tak ada, jaundice pun dia tak ada. Memanglah orang cakap ni penyakit genetik, tapi janganlah kita 100% okey memang tak ada harapan. Kadang tu mindset kita penting juga sebenarnya. Kena ingat yang dia je yang maha berkuasa. Kalau dia cakap jadi, jadilah. Kalau dia cakap tak jadi, tak jadi juga. Macam yang saya baca, ramailah yang macam nak kata macam kecam pun ada jugalah. Macam jangan kalau membawa sama pembawa ni, kalau boleh jangan terus ada anak, plan untuk anak angkat. Okey lah untuk alternatif macam tu. Tapi bila kita dah memang set macam tu, memang macam tu je lah. Sebabnya sekarang kita punya teknologi sekarang dah canggih kan. Jadi bila kita dah decide macam tu, kita ada lagi alternatif lain untuk kita tengok macam mana kandungan kita apa semua macam tu. Sebenarnya ramailah sebenarnya yang kalau saya tengok yang komen kalau boleh kahwin dengan pembawa ambil anak angkat ataupun set jangan tak ada anak terus. Sebenarnya komen-komen macam tu sebenarnya buat yang bagi kami lah senasib macam ni rasa macam down jugalah. Kadang ada orang cakap pentingkan diri sendiri. Tak tahulah, susah nak cakap. Sebabnya orang lain-lain kan. Tak rasa apa yang kami rasa ni. Jadi diorang bolehlah cakap apa yang diorang nak cakap macam tu lah. Jadi saya pesan kat orang luar sana sebabnya apa ni janganlah. Sebab kita tak rasa, kita nak sedak je nak cakap macam tu. Untuk yang pembawa dan belum ada pasangan lah. Kalaulah boleh, carilah pasangan yang bukan pembawa ataupun bukan pesakit thalassemia untuk elakkan daripada anak-anak kita susah lah satu hari nanti kan. Jadi untuk yang memang dah kahwin dan untuk yang plan nak kahwin ke apa ke, buatlah ujian thalassemia dulu. Kalau boleh buatlah. Sebabnya benda ni kita tak tahu. Sebabnya kadang tu kita tak sedar pun kita ni pembawa. Dapatkan nasihat pakar, jangan dengar apa yang orang cakap. Sebab dekat komen tu saya tak tahulah dia tu doktor ke apa, tapi dia cakap walaupun major sekalipun akan ada rawatan untuk anak ni.